Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di kawasan market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Isnin, minggu baru ataupun kata dan hari inilah hari terakhir untuk bulan Januari. So adakah minggu ini ataupun kata minggu ini kita expectkan bulan 2 ataupun masuk bulan 2. So adakah apa lagi yang berlaku bulan 2, adakah kita akan sideways lagi? Kita akan tengok di chart nanti. Kemudian ada beberapa yang dia nak share juga sebab apa di malam tadi maknanya dia ada share pun di Discord tu, di maklumat tu untuk yang ini. So nanti Zul akan terangkan apa yang Zul sharekan untuk semalam. So memang semalam tak sempat nak kata explain pun. So apa pun nanti untuk pagi ni Zul akan jelaskan apa yang berlaku dan dengan current data yang apa yang berlaku semalam. So untuk data untuk hari ni ada sedikit good data sebenarnya berbanding malam tadi, walaupun Zul share maklumat tu semalam. Okay, di Discord channel tu maklumat tu sedikit kata bearish, tapi untuk pagi ni kita ada kata good, kata petanda itu adalah kata sedikit kata less untuk jatuh. Apapun nanti tu akan terangkan detail di chat untuk lebih mudah anda faham. Okay, let's go, kita pergi ke core market cap dulu untuk review market secara kata total market. Tengok di market total apa yang berlaku di crypto market. Nak cari ayat tu di crypto market secara keseluruhan dalam tempoh 24 hours untuk hari Ahad semalam. So inilah coin market cap. Kita akan refresh dulu. Okay, untuk di coin market cap kita tengok berapakah total market untuk di total market. So total market berada di 1.68. So ini kita drop ikutkan di review sebelah pagi hari Ahad semalam. So review adalah 1.7 trilion. So kita drop ke 1.6. So mean kita akan expect untuk total market sedikit dropping. So volume still lagi around yang sama dalam 82. And tengok BTC sedikit meningkat daripada 41 ke 42 dan Ethereum daripada 17.8 ataupun 7.9 ke 17.4. So meaning kejatuhan semalam mungkin di dalam Bitcoin expected kejatuhan dan volume tak tinggi. So meaning kejatuhan tu hanyalah expected hanya berlaku dalam sideways ataupun kata range dan sedikit saja. So let's go tengok summary kata secara ringkas sekali ini. Dropping 2.53% iaitu total market tadi, and kata volume 37%. Tu 37% peningkatan tu saya expected kalau ikutkan semalam pagi dalam apa? Ikutkan dalam 82 sama juga. So refresh sekali lagi tu tengok bawah ni dia sebelum ni kita di crash 37.3, tapi increase pun tu tak nampak banyak pun, expected lah 80 dalam 80 ataupun 70 lebih. So ini expected untuk semalam mungkin kita ada berlaku peningkatan sebab kuartal yang tinggi kemudian dia drop balik lah untuk hari ni. So untuk pun data nanti kita akan refresh balik untuk pukul 8 nanti. So untuk dominan macam juga dia ada berlaku sikit peningkatan iaitu daripada 41.7 tu kepada 42, so 0.2% peningkatan. So harga semasa untuk kripto untuk hari ini. So Bitcoin berada di 38k 0.12 jika kita hampir di kawasan kita major resistance iaitu antara 40 ke 42 di antara range dulu, nanti tu akan tunjukkan kata line yang kata terkini. So expected dalam kawasan itulah kata major resistance, kita expected still lagi macam juga selagi mana price berada antara 40 dan 30 tak ada sebarang transaction untuk tu sama ada Dubai ataupun sell. So even kalau tu nampak dollar cost pun iaitu antara 40-30 ni adalah sesuai. Apa yang maksud tu selagi mana price berada di 40 tu akan jual sikit 20%, jika price return balik ke 30 tu akan buy sikit untuk di kuartal Bitcoin. So di Ethereum pula berada di 2.6 di 1%, kemudian lain-lain coin still lagi sedang melakukan penurunan. So kalau tak banyak yang melakukan peningkatan. Chainlink 10%, agak menarik Chainlink. So nanti kita akan tengokkan Chainlink maknanya so ada dia punya coin dia. So $17. So dalam $17 still lagi dalam tu negative profit. Sebab apa? So punya average di Chainlink berada di Zobai tu dalam $22. So Chainlink still lagi dalam kata last major support. So seperti good on the show untuk kita collect asset ni, tapi pun juga kita wait dulu untuk confirmation dari Bitcoin sama ada nak teruskan bearish market ke bawah ataupun buat recovery. So let's go, kita pergi chart dia. Untuk pertama untuk hari ni saya akan sharekan, and untuk hari ni juga ada permintaan untuk dirinya subscriber iaitu untuk Cosmo dan juga Credo. So nanti saya akan buatkan analysis untuk Cosmo dan Credo ni. Aku kata dia minta untuk di 4 hours. So nanti saya akan buat di 4 hours. So let's go, kita pergi ke chart kita. Yang pertama tu nak tengok total market. So lama kita tak tengok total market. So total market tu akan pergi ke daily untuk tengok keseluruhan pergerakan yang lebih panjang. So untuk di daily untuk total market kita dah pun breakout. Jika kita dah pun breakout trendline ni ialah trendline bullish kita. So total market kita dah pun trendline, sebab tu cakap expected untuk currently
kita memang ada dalam bearish market. Sama ada bearish dulu akan continuously aku pun buat fall breakout, menaik atas balik, kemudian barulah drop yang betul untuk buat quarter top, kemudian barulah buat bearish market. So seperti untuk yang dikatakan di total market untuk current data, kita tengok price dah pun breakout dan bermain kawasan ni kata retest sebelum dia jatuh dan bounce balik ke bawah. So adakah dia boleh jatuh? So kita tengok di weekly. Di weekly kita hampir lagi sedikit. Untuk weekly kita berada kata di kawasan RSI berada di hampir oversold, kita berada di kawasan 40. So ada still lagi range dalam kawasan 10 untuk drop. So untuk last untuk RSI sebenarnya kalau ikutkan sebelum ini RSI paling low kalau ikutkan untuk total market almost hanya berada dalam kawasan 30. Kita akan zoom in sikit. So tengok 30. So meaning kita expected 40 ni boleh jatuh lagi dalam 30. So meaning expected untuk beberapa minggu ataupun maybe dalam sebulan dua ni maybe kita akan sideways untuk expected RSI berjatuh ke bawah. So untuk daily pun expected untuk daily kalau tengok RSI kita dah pun berada di bottom. So bottom itu di 22 tu, so ini berada di 32. So now expected kita sedang melakukan kata recovery. So jika lah kita ada expected untuk dia buat small recoveries untuk di kuartal total market. So ini apa yang berlaku, kita ni expect kita akan berlaku sikit sideways di kawasan ni sebelum dia buat recovery. So ini apa yang berlaku, inilah fake out untuk expected price akan continuously run. So itu yang Zul tunggukan dan Zul harapkan untuk di kripto, untuk kita melakukan circle yang baru, bukan lagi 4 year circle seperti sebelum ini. So let's go, kita pergi ke chart. So, untuk total market kita selagi quarter confirmation untuk data, kita dah breakout ini meaning untuk pergerakan ni adalah quarter breakout, test dan drop more ke bawah, iaitu last support dia berada di 1 trilion ke 600 bilion untuk total market kripto secara keseluruhan. Sekiranya dalam bearish market, kita akan nampak total market adalah berada dalam 1 trilion ke 600 bilion ini. Sekiranya kita berada dalam bearish market yang seperti terangkan, iaitu dalam 4 year circle sebelum ini. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. So untuk Bitcoin, apa yang maklumat yang Zul share semalam. So untuk maklumat yang Zul share semalam adalah Zul ada terangkan ke anda. So untuk semalam Zul ada share satu channel ini untuk expected sekiranya dia berdekat bawah, kita akan expected dia drop bawah. So ada dua target, iaitu yang target pertama ialah target more daripada yang ini, kita ambil daripada high low ke lower low and expected point of breaking. So kiranya dia breaking ni, meaning kita akan expected price tu akan berada di 30. So macam cakap normal, cakap dia ada resistance 40 dan 30. So range between antara 40 dan 30 tak ada sebarang berlaku transaction untuk Zul. So di kawasan 30 Zul akan grab buy sikit untuk Bitcoin. Zul akan tambah sikit so di kuartal Bitcoin. Kemudian kita akan tengok data adakah dia nak ada bounce ataupun terus melakukan drop. Kalau drop, kita expect kita akan ada huge opportunity untuk bearish market selama 3 tahun untuk di kuartal 4 year punya circle. So itu di Bitcoin. Tu kali kita ada first target dan second target lah kita akan expect untuk ni. Second target more bullish punya. Second target ni more kepada expectation untuk dia buat fake out, iaitu kuartal so ada swing low ini, high low ni ke swing low ini, expected point breaking kita akan dapat sama seperti yang turun ni, iaitu di kawasan kita punya 34. So kalau 34 ni ada apa, kalau tu tarik kita punya Fibonacci sama enggak, kita ada minor support swing low tu side sama ada box ini dengan 0.6 dan 0.7 kita ada support. So meaning price kuartal tu adalah legit. So now kita hanya monitor macam cakap di price ini tak ada sebarang transaksi tu antara 40 dan 30 ni hanya price untuk kata wait yang kata tunggu commission, sama ada dia nak buat fake out ataupun dia nak teruskan continuous price ke bawah. So sekiranya price pergi ke 30, so meaning kita kata price mostly highly untuk break ke bawah ataupun di 30 nanti kita perlu tengok pula data dia, data RSI, kata data RSI dan data yang lain untuk tengok adakah price tu nak turun bawah ataupun tidak. So untuk kali hanya price kata bermain dalam kawasan ni expectedkan sideways. So apa yang berlaku untuk BTC yang kita nak ialah price pertanyaan drop. Kalau dia dah breakout pun ni, dah jatuh kawasan ni untuk dia rebound untuk breakout ni. So apa pun itulah data semalam yang kalau tu share kan untuk di Discord tu, kalau boleh tengok balik tu punya tu disebabkan kenapa tu seperti ini. Tengok price itu yang semalam dah pun berada almost breakout. So kita berada dalam channel ni, kita ada dua. So upper, middle dan lower. So meaning bila berada di lower ni kita tend untuk break ke bawah, bila kita berada di tend untuk break ke atas. So meaning semalam untuk breakout bawah sebelum di continuous. So apa yang berlaku, dua ada share juga RSI disebabkan
stok RSI dah pun kata breakout ke bawah, tapi RSI kita still lagi di kawasan ni. So apa yang tu nak tengok semalam, tu nak expect untuk dia berada di 50 saja, jangan break bawah daripada 50. So let's go, kita tengok untuk kata RSI untuk hari ni. So untuk RSI ini, price dah ikutkan semalam dah pun breakout. Now breakout, ada satu candle hijau. Hijau ini expect kita boleh hanya sebagai retest. So retest ni adakah retest untuk masuk balik? Kalau dia masuk balik dalam kawasan ni, good. Meaning kita akan expect untuk price akan retest kita punya trendline untuk breakout, continuously melakukan kenaikan untuk channel ni. So meaning ini channel ini expected boleh berlaku sampai lah break 42 untuk buat backup. Demi kita akan ada continuously more bullish untuk Bitcoin. So itu yang expected, yang kata yang terbaik yang Zul nakkan. Sebab apa semua nak sebenarnya, kita invest dalam kripto, kita nak untung. So expected kalau dia berlaku ni, meaning portfolio kita akan recovery. Untuk current punya portfolio Zul still lagi dalam 20%. Tu, tapi Zul hold lagi tak membuat sebarang penjualan ataupun exit dalam market. So untuk Bitcoin, untuk kali ni apa yang kita tengok ialah price dah pun breakout. So adakah price akan continuously berlaku ikutkan ini breakout dan retest. Untuk di 4 hours kita candle breakout, confirmation 4 hours. Now 4 hours kita dah kata naik ke atas balik ke kuasa jalan, meaning kita dalam retest. So retest untuk pukul 8 nanti, sama ada dia breakout atas ni ataupun bawah, seperti sama ada candle tu kan drop ke bawah ataupun drop balik ke atas. So kita tengok untuk data-data lain, ada data lain apa yang beritahu kita. So untuk di RSI kita tengok looking good. Sebab apa? RSI bound ke dalam 50 dan berlaku recovery. So recovery ni untuk expected segi dapat break quarter line kuning ni, expected kita akan ada RSI ni akan possibly akan naik balik untuk sampai kawasan ni. So meaning good untuk store RSI. Store RSI pun dah kalau sikit cooling down daripada overbought kepada kawasan pertengahan almost 40. So meaning kita akan tengok untuk kenaikan tu, kita tengok kata dua line biru dan oranye ni sekiranya di cross seperti ini, cross seperti ini, so expected kita akan ada RSI berdasarkan RSI akan naik, expected untuk pergi ke overbought. Kemudian store RSI juga expected akan U-turn balik untuk pergi ke overbought. So ini apa yang berlaku, so expected untuk sekiranya ini berlaku, kita akan berada di kawasan kita punya resistance, iaitu trendline, iaitu di mana expected price akan berada di kawasan trendline hijau yang draw ini. So ini apa yang berlaku, jika expected kawasan ni kita akan berlaku rebound sikit, rebound untuk expected untuk small rebound untuk kita cooling down kita punya RSI kembali ke 50 dan stock RSI kembali ke overbought. So sekiranya itu yang data kita nampak, so meaning apa yang kita akan expectkan untuk price adalah good untuk bullish, untuk buatkan momentum kenaikan untuk breakout untuk kita punya trendline ni, breakout retest balik, kemudian expected dia akan kata challenge untuk kita punya betul-betul punya resistance, iaitu kawasan 40 dan 42. So kalau ikutkan ini kita ada 40 dan antara 40 dan 42. Kalau itu buat satu line ni, so ini adalah kalau expected range untuk Bitcoin perlu breakout mostly antara 40 dan 42. So ini apa yang lebih terbaik adalah kita masuk balik ke dalam kawasan trendline orange ni. Trendline orange ni apa, kalau zoom pergi ke daily, kita akan nampak dia punya wedge yang sebelum ni dah monitor, iaitu rising wedge 1, 2, 3, 4. Kita belum ada lagi pergerakan kelima dan keenam untuk completekan kita punya pattern ini. So jika yes kita dah breakout bawah, tapi breakout ni ada opportunity untuk dia buat fake out dan price masuk balik kawasan ni, kemudian sama ada dia bound di kawasan ni. Sekiranya kita gagal untuk break kawasan 58 ke 60 ni, meaning kita akan betul kita dah ada confirmation untuk bearish market, untuk kata kita punya for 3 years punya bearish market, itu price akan breakout sekali lagi, and breakout one more time, kita akan seperti price akan turun ke dalam bearish market untuk 3 tahun. So sama ada dia terus ke sini ataupun ke sini, yang Zul mau expected dia akan berlaku, hopefully dia berlaku seperti ini. Sekiranya berlaku seperti ini, apa yang kita expect, kita boleh lock tu punya profit di dalam tu punya kata modal dalam profit. So apa saja tu punya invest dalam kripto, tu akan lock untuk break even. Kemudian sekiranya breakout bawah ni tak masalah, tu akan keluar dalam break even, dan tu akan tunggu untuk 3 tahun untuk price di bawah untuk buy asset tu lebih lower, dan seperti tu punya average akan lebih lower untuk net pump, iaitu another 4 years. Untuk tahun 2025 kita akan ada huge pump balik untuk circle sebelum ni. So itu yang Zul expectkan sekiranya kita follow untuk 4 year circle. So macam Zul expectkan, macam Zul cakapkan selalunya,
hopefully tahun ini kita ada circle yang baru, bukan lagi 5 year circle. So, bukan lagi 4 year circle. Maybe kita akan buat 4 year circle atau 3 year circle ataupun circle yang baru. So apa circle yang baru adalah expectedkan kita belum lagi blow off top, maknanya kita belum lagi blow off top, kita hanya lose momentum. So apa tu blow off top? Kita akan expect ada price naik, melakukan kenaikan yang drastik. So kenaikan yang drastik tu expected seperti tahun-tahun sebelum ni, iaitu kita akan kena exit, barulah kita akan buat naik beresik, buat high, lost momentum, kita nampak pergerakan high high, high low, kemudian price barulah drop ke bawah. So untuk itulah yang tu tunggu-tunggu aku. Untuk sekarang ni kita hanya high high, tapi kita lost momentum. So lost momentum ni, yes, kita ada untuk confirmation dah untuk turun, cuma kita expect akan ada lagi another pump untuk last pump sebelum dia drop berdasarkan tu punya quarter pattern punya pergerakan ataupun karakteristik, iaitu pergerakan zigzag ini sebelum dia melakukan kejatuhan ke bawah. Itu yang tu nampakkan lebih kurang untuk long term. So more short term, macam cakap tadi, di 4 hours kita akan tengok price itu sama ada apa yang berlaku dekat sini. Macam cakap lah, macam mana untuk baca pergerakan price. So hanya senang je, hanya menggunakan RSI dan stok RSI saja, dan kemudian lain punya kata channel, trendline itu, dan kata horizontal support dan resistance tu, orang kata more data yang kita dapat. So gunakan apa yang anda faham, and then kata learn sikit demi sikit untuk menggunakan trendline, macam mana nak cari support dan resistance, kat manakah kuarter nak cari apakah kuarter function, kuarter channel ini adalah kat manakah price target tu. Kenapa ada dua price target ni? Sebab ini adalah dua possibility yang boleh berlaku, sama ada untuk kata more bearish, kata more kata correction yang bullish ataupun correction yang bearish. So itu di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart ni. Hopefully ni dapat bantu anda untuk kata tengok pergerakan market. So ini yang Zoom monitorkan, sama ada dia break bawah, expect kita highly untuk break bawah. Sebab apa? Untuk RSI berada bawah, dan sekiranya yang kita tengok RSI ni break lagi bawah kepada 50, meaning kita akan nak masuk balik ke kuasa. So meaning kita akan expected untuk price itu, macam mana kita nak tengok price Bitcoin ke 30, expected kalau RSI ni break bawah 50. Selagi mana berada atas 50, meaning kita akan expected untuk price tu hanya, kalau drop pun hanya drop sedikit, expected kita akan challenge kita punya major trend line untuk di yang ini. Yang sebetulnya daripada kerja trend line ni adalah daripada higher high, iaitu daripada 69 ataupun 70k hari itu. So itu yang tu nampakkan ni, because kalau kita break bawah 50, meaning kita akan expected price tu akan more hasilnya akan break more lower, expected menuju ke 30k. So let's go, kita pergi ke chart yang pertama, iaitu untuk permintaan Cosmo Atom. So ada di Binance Atom USD tu kan buatkan. So Atom USDT, Atom USDT, kita akan tengokkan di so ada buat analisis tu yang ni. So ini adalah kota di 4 hours. So kalau di 4 hours kita tengokkan chart. So untuk yang ni Zuai sepertikan untuk dia betul-betul buat, kita buat horizontal banyak. Horizontal support resistance tu ini. Tekan tukarkan color hijau sebab apa, itu adalah autumn high dia. So ini adalah autumn high dan horizontal. So seperti untuk currently price dah pun drop sebanyak, drop untuk expected drop dalam 40%. So almost sama seperti pergerakan Bitcoin dalam 40%. So expected untuk Atom ni, untuk long term memang good position untuk anda. Kita bukan good position untuk buy, good kata coin untuk anda collect kuartal sebanyak mungkin sekiranya kita berjumpa bottom nanti. So untuk currently, untuk di Atom, kat manakah expected untuk melakukan kuartal support dia? Swing low to swing high ni kita akan dapat minor support. So minor support kita berada antara price, kalau ikutkan sini antara 22 dan kita tengok ni price ini antara 22 dolar ke 16 dolar, dan 16 dolar ni pun kita dah touch kita punya last support ataupun major board, itu last support daripada swing paling harga paling terendah untuk di Atom tambahkan harga tinggi, kita akan dapat major support kita. So untuk Atom whatever price kuasa ni expect adalah good potential untuk kita kata invest dalam Atom. Tapi apa juga kita tengok data dulu Bitcoin, sama ada Bitcoin nak continuously break lagi ke bawah ke major support dia 26k ataupun berlaku fake out dan terus bagi kata last pump yang seperti yang Zul harapkan. So untuk di Atom, untuk yang ni secara fundamental, untuk technical pergerakan chart dia adalah good untuk long term. Atom adalah kata coin yang Zul belum ada, tapi seperti kalau ada opportunity nanti Zul akan buy juga di Atom. Sebab tu kalau ikutkan di tu punya coin chart ni, aku tengok ada potential coin. So potential coin
yang Atom tu tak nombor 1 antara coin yang Zul sepatutnya akan kata buy dulu sebelum coin-coin yang bawah ini yang Zul nak buy. So sepatutnya Atom adalah kata first coin yang kata potential yang next coin yang Zul nak buy sebenarnya untuk di Zul punya portfolio. So di Atom kemanakah price akan boleh berlaku. So price untuk expected ini cakap di kawasan 22 dan 12 dolar. So even kalau kita dah jatuh dalam 16 dolar ni, 16 dolar consider good position sebab kita ada horizontal support dan kata major support iaitu Fibonacci 60% retracement. So untuk pergerakan Atom untuk berbanding dengan Bitcoin good seperti mana kita tengok pergerakan Ethereum dan Bitcoin. Di drop 40, expected Bitcoin pun drop dalam kawasan 40% juga. So untuk Atom long term adalah good untuk anda invest secara aku kata segi agresif lah. Nanti kalau anda nak increase anda punya dalam 10%, 10% kata portfolio pun good untuk Atom. So untuk Atom pergerakan dia next adalah macam ada satu trend line ni, satu trend line di bawah ini. So trend line ini expected adalah net kata resistance yang boleh support yang boleh bertahan. Sekiranya breakout bawah ni seperti kita akan drop ke kita punya last support dalam 16 dolar. Sekiranya dia tak break ni kita akan seperti ada good bounce balik ni atas. Itu pun bergantung kepada Bitcoin. So cakap sekiranya Bitcoin tadi buat recovery ke 40 dan break daripada kita akan ada short kejatuhan untuk Bitcoin macam cakap ni di Bitcoin antara mana cakap Bitcoin tu tadi, iaitu kalau ikutkan tengok ni, kalau Bitcoin expected kita akan ada small correction sikit iaitu ke kawasan 34 berdasarkan channel yang tu ni. So meaning expected kita akan ada small rebound untuk ke 34. So apa yang berlaku untuk di kuartal sama ada rebound kuartal rebound ke ini ataupun drop ke kawasan ni. So apa yang akan berlaku di Atom, so kita nampak juga di Atom tadi ada high possibility untuk dia jatuh ke kawasan trendline dia. So ikutkan Atom USDT, so macam ni Atom USDT kalau kita tengok trend line ni untuk berdasarkan ini, so ini kita buang dulu percentage. So untuk di Atom kita ada satu horizontal support ni, so jatuh ini meaning kita akan seperti price akan drop mana-mana kawasan ni. So meaning sekiranya kita tengok Bitcoin drop daripada channel yang sekarang dalam 34k, so expected untuk Atom akan drop di kawasan mana-mana kawasan trend line ini. Sekiranya Bitcoin recovery kita akan expected untuk Atom juga akan buat pergerakan ini. Sebab apa? Untuk pergerakan ini kita still lagi buat pergerakan naik iaitu lower low and higher high. Expected kita still lagi lower high. So lower high, higher high, tinggi lower high. Expected kita belum pergi break lower low. So ini kita akan buat another minor trend line yang baru untuk more expected dia akan rebound lagi untuk melakukan kenaikan ke atas. So meaning kalau dia berjaya pun kita akan buat satu pattern bullish iaitu ascending triangle. Ascending triangle meaning expected price akan more break ke atas berbanding ke bawah. Kalau break bawah pun sama juga, kita akan kembali balik ke kawasan kita punya trend line. So untuk Atom macam juga lah, untuk sekarang ni untuk altcoin tak ada sebarang pembelian untuk Zul. So meaning kalau ada nak kuartal TP ke apa, bagi gold Atom kalau ada dalam negatif pun adalah good position untuk anda hold untuk long term. Anda kumpul modal baru untuk expected untuk prepare untuk opportunity sekiranya Atom jatuh ke dalam last support. Sekiranya ini berlaku, kita akan expect Bitcoin juga akan jatuh dengan drastic area ke dalam 30. Tu Bitcoin jatuh ke 30, expect kita akan jatuh ke dalam dalam 9 ataupun net support kita dalam 15-14k. So kawasan ni anda boleh buy sedikit untuk reducekan anda punya average. Bila anda buy RM100 ke atas ni, 100 ke bawah ni, asset yang anda dapat lebih banyak di bawah ni. So meaning average anda akan drop dengan drop sedikit untuk daripada current price average yang anda ada. So itu untuk Atom. Kemudian next coin kita akan tengok di Credo. So Credo ni tak buat kajian lagi, tapi ada dengar juga aku kata Barat punya analysis Credo, tapi memang lupa langsung Credo ni pasal apa. So Credo kita akan tengok, dia akan terangkan secara di KuCoin, dia akan buatkan di KuCoin QRDO USDT. So tadi tak ada pula Credo tu, salah. QRDO USDT. Dia akan buat balik kat sini. QRDO USDT token, KuCoin, Ethereum, macam dia. Okey, yang ni. So memang tu tak pernah, itu tambah jual sekali tu. So untuk data ni cuma kita tahu data ni valid tak, iaitu data kenaikan ni iaitu dalam $19 ni. Kita tahu tak pasti dia yang betul tidak. So meaning
untuk kali ni Zul akan abaikan dulu ni, Zul akan buy dulu macam ni. Tapi kalau anda tahu kepastian, anda boleh type berongan komen sama ada ini valid ataupun tidak. Macam mana nak tengok valid atau tidak ni, kita boleh tengok ke kuartal market yang lain. Contoh kita tengok ada di KuCoin, Gio, Uniswap. So anda boleh tengok yang pair USDT, tengok adakah yang kuartal BitMEX, adakah kuartal pair ni kuartal menunjukkan pergerakan yang sama, iaitu $19. So kalau anda tengok, anda check betul ada juga kuartal weight 19 tu, anda beritahu tu, type berongan komen, nanti Zul akan buat analisis lain. So apa untuk kali ni kita perlu tunggu high dulu. So sekiranya Zul abaikan high 19 ni, so meaning high kita lah sekarang berada di $10. So untuk currently, kalau sekiranya high itu $10, kita tengok price tu kat mana, swing low to swing high, to swing low to swing high, kita akan seperti major support kita berada di bawah ini. So price dah pun break kita punya below last support. So meaning secara fundamental something wrong, tapi untuk RSI kita dah pun berada di oversold, kemudian stock RSI pun dah berada di oversold. So meaning kita ada good opportunity untuk dia rebound balik ke atas. So adakah good position untuk buy sekarang? So berdasarkan keadaan Bitcoin, kalau Bitcoin recovery, yes, good untuk recovery. So apa pun saya cakap, di Bitcoin tu still lagi wait and see. So meaning wait and see, kita akan expected kat manakah expected untuk ada high probability untuk dia drop lagi. So untuk ini lah daily, kita akan pergi ke 4 hours balik untuk tengok chart dia. So di chart kita akan tengok kita ada satu horizontal support, iaitu bawah ni. Kalau kita tengokkan, kita draw yang ini. So support lagi yang ini, kita ada satu support yang ini. Sebaiknya price itu break jatuh bawah, kita buat continuation, break atas, kita akan mula start melakukan kenaikan. So ini adalah kuartal support yang kalau anda nak invest dalam kuartal market, ini adalah kawasan yang terbaik untuk kita buy, ataupun harga yang terbaik, terbest untuk anda dapat kalau anda KRO. So ini dalam $1 $1.1. So expected dalam ni $1.1 adalah good price. So expected sekiranya Bitcoin drop ke 30k ataupun ke dalam major support, buat range quarter sideways yang lama, saya expected untuk KRO pun boleh drop kuasa, kemudian dia akan buat sideways dalam sekiranya Bitcoin masuk dalam bearish, meneruskan bearish market yang 3 tahun tu. So seperti KRO juga akan berada price tu berada dalam 1 ke 90 sen dolar. So meaning ini adalah kawasan good untuk anda invest untuk long term. Tapi apapun, KRO ni dah pun breakout. So meaning normal kalau Bitcoin dalam bearish market, normally memang altcoin lain akan jatuh 95% ke bawah. So masa tu kita akan pilih projek yang terbaik. Contoh tadi macam cakap, ada di contoh kata kita buy di Solana, Avax, Atom, ITZ, Tezos, kata KRO dia ada juga tu, dengar pasal dia punya fundamental, cuma tu tak faham lagi KRO ni, so tak betul-betul kaji lagi. So untuk kalau ikutkan berdasarkan je, kalau anda yakin anda kaji dengan fundamental, so kalau anda dah yakin dengan fundamental, drop bawah pun tak masalah. Dalam bearish market normal, semua altcoin akan jatuh bawah, cuma adakah altcoin ni ada opportunity untuk regain balik. So kalau anda kaji dengan fundamental, good fundamental untuk long term, so inilah kawasan the best buy. Anda boleh collect sebanyak boleh mana QRDO sekiranya Bitcoin berada dalam bearish market. Sekiranya Bitcoin melakukan recovery ke 40 dan break dan pergi ke 50 dan 60 itu punya major resistance ni, seperti KRO akan kembali balik ke kawasan ni dan mula melakukan kenaikan. So mula kenaikan ni kat manakah untuk buy? So jangan risau, kita akan buat satu trend line, trend line seperti kita akan ada satu trend line ni. So meaning kalau Bitcoin buat recovery, meaning KRO akan buat recovery. So meaning kat manakah nak buy, mana-mana price touch kawasan trend line ni adalah consider good balik untuk entry. So sama kalau Zul akan tunggu di kawasan ini, ataupun tunggu confirmation untuk Bitcoin buat recovery, ada good bullish quarter momentum seperti KRO. Bitcoin buat skip correction, Corridor akan juga buat correction ke dalam kawasan trend line ni. So mana-mana kawasan trend line ni kita akan buy sekiranya kita ada good momentum untuk naik atas. Kalau ada drop bawah, kita akan tunggu price di dalam kawasan $1. So itu saja untuk bagi investor. Tu tak perlu pening-peningkan, boleh jatuh di kawasan Zul buy, dan data yang Zul nak itu ada data itu support untuk kenaikan, untuk kata perjalanan atas atau bawah, Zul akan buy di kawasan-kawasan tertentu yang tu dah aim, iaitu kawasan ini dan kawasan ini. Tu apa pun, even kawasan dah sampai kawasan ini pun, kalau naik
naik kemudian jatuh balik, dia akan tengok data balik adakah data itu ada good untuk bawah ataupun continuous bawah. Kalau ada data itu menunjukkan ada continuity untuk ada 10 untuk jatuh bawah, meaning kat sini dia tak buy juga. So itu adalah kata dia punya strategi. Bila sampai price itu pun dia tak akan terus buy, dia akan tengok dulu data-data adakah ada good opportunity untuk naik. Kalau ada di major support, dia akan ambil opportunity. Sebab apa? Dia akan invest buy sikit, kemudian kalau dia naik, dia akan profit. Kalau drop, dia akan turun bawah dan dia akan tunggu di net support untuk buy lagi untuk dollar cost average. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Hopefully dapat membantu anda. Apa-apa pun market 10 untuk kata dalam Bitcoin, kita akan monitor Bitcoin, pergerakan Bitcoin. So currently pukul 7.55. So candle pukul 8 belum lagi close, expected untuk daily punya. So expected kalau ini kita expected untuk memang dah for breakout dan kata bukan breakout dan retest. So sama ada candle kita akan ada hari ni hari Isnin. So hari Isnin market baru, so expected mungkin kita akan expected sama ada US market akan down untuk hari ni. Kalau US market jatuh, expected kita akan drop juga. Kalau US market recovery, kita akan expected dia akan good recovery. So kita akan tengokkan US market sedikit. Kita sedang melakukan recovery. ETF tadi expected dia sedang melakukan recovery. So recovery ni kita nampak expected price ni boleh naik sikit sampai kawasan 465 dalam kawasan 460. So sekiranya ini berlaku, apa yang kita akan tengok di Bitcoin, Bitcoin juga akan buat sedikit recovery. So ini apa yang berlaku di Bitcoin, kita akan expected untuk di Bitcoin untukkan DYX dollar strength. So apa yang berlaku, dollar dah buat high baru kan ya, dari high baru, dan kita tengok dollar pun RSI dah pun berada oversold, cuma stock RSI je berada, semin dia ada lagi momentum untuk kenaikan. So untuk malam ni sama ada dollar naik lagi, kemudian SPY ni expected juga naik. So apa yang berlaku di kuartal kripto, mungkin kripto hanya sideways, tetapi sekiranya kita nampak ini apa yang berlaku di kuartal dollar ni expected akan menurun. Sekiranya akan menurun, kita akan expected untuk di Bitcoin akan melakukan kenaikan. So apapun kita tengoklah market US macam untuk pagi ni, untuk malam ni. So ini hari Isnin, so malam nanti malam pukul 8, pukul 9 barulah US market buka. So kita akan tengok pergerakan Bitcoin terutamanya di ketua US macam ni. And news adakah kuartal bearish market atau tidak. So adakah lakukan bearish market regain ataupun recovery, dua expectedkan untuk Bitcoin juga ada high probability untuk for breakout dan retest kawasan ni sebelum kuartal berlaku sikit correction dan sebelum dia breakout ke atas. So data apa yang kita tengok, now wait and see. Tak ada sebarang pembelian untuk tu. So kalau anda newbie kuartal baru dalam market, itulah ini dalam market kuartal sideways, anda tunggu saja dulu untuk confirmation sama ada breakout 40 dan 30. Jatuh 30 adalah good position untuk anda entry dalam market. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada yang lain. So sebelum tu akhiri, tu nak thank you juga kepada new membership yang join tu punya membership yang tu dah kata lama tak kata update, iaitu Dennis Daniel, thank you for join. Nur Zaini Yusof, Anoy Hassan, Ahmad Abdullah, 4 hari, Muhammad Fidaus. So lah itu yang tengok lah Muhammad Fidaus. So 1, 2, 3, 4, thank you for join tu punya YouTube membership. And jumpa dah memang ada pun dalam Discord, ada yang join. So lah untuk minggu lepas memang minggu lepas memang tu tak share banyak sangat, tu hanya share sikit dia sebab apa, memang tu ada bekerja sikit untuk minggu ni. Kemudian hari cuti pun itu pun tu kata tak bersiap sikit, tu hari ni dah okey sikit. Sudah kurang sikit pening kepala tu. So apa-apa guys, thank you untuk join punya YouTube membership. And siapa yang berminat lagi untuk join membership dan dapat ke Discord channel, klik button join dan pergi ke membership, ke ruangan membership ni, klik button membership, ke dalam itu akan ada link untuk ke Discord. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.